dia sama. Agama lain dia sembah bukan Tuhan yang selayak. Dia tak kenal Tuhan. Kita agama Islam menyembah dan mengenal dan menyembah ya Allah Ta'ala, Tuhan yang selayak. Ini asal. Jadi kalau kita dah kenal Allah, kita sembah Allah, ini makna tanggungjawab sebagai manusia kita dah buat. Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan makhluk jin dan manusia melainkan untuk sembah aku. Jadi kita ni malam ni dah sembah Allah Ta'ala. Itu tanggungjawab sebahagian daripada tanggungjawab dah kita buat. Yang ketiga, semua peribadatan seseorang hamba itu wajib dikerjakannya semata-mata kerana Allah, secara ikhlas, tulus hati, bukan kerana sesuatu yang lain daripadanya. Kita dah urai sebelum ni, akhirat besok orang-orang yang mengerjakan amal ibadat, dia pergi umrah, dia pergi haji, dia sembahyang, dia puasa, bukan kerana Allah. Di padang mahsyar besok ditempelak, Allah suruh dia pergi cari pahala daripada orang yang dia buat ibadat tu kerananya. Kadang kita ni balik kampung, tak nak pergi masjid di sini, balik kampung duduk dengan Pak Mentua, terpaksa lagi masjid Pak Mentua tu imam. Kan, pagi-pagi Pak Mentua berdehep, berdehep je. Menantu lompat bangun. Awal. Isteri berterkejut, awal abang bangun. Saja aku bangun terpaksa kerana menantu Pak Mentua lillahi ta'ala. Dia bawa pergi, ayah, pergi masjid ayah. Oh bagus menantu aku ni. Saya memang gini ayah, biasa. Subuh tak semayang, rumah tak main lah. Saya masjid je. Oh sedap kan Pak Mentua kata, patutlah aku tak salah dah. Istiqarah aku betul dah. Pilih kau jadi menantu. Padahal sini tak nak pergi masjid pun. Silap-silap subuh pun tak semayang kan. Jadi dia pergi semayang. Seminggu duduk kampung. Silap-silap dia jadi Tok Bilal pula. Suara sedap, dia raka kan. Dia pun azan, dia pun Tok Imam tu orang pujilah. Tok Imam dapat menantu betul lah, tepat pilihan Tok Imam kan. Firasat Tok Imam tu. Dia balik sini berubah. Ini menunjukkan bahawa dia buat itu bukan kerana Allah, maka tak dapat pahala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak diperintah oleh Allah melainkan apabila beribadat kerana Allah semata-mata. Batu orang Islam ni tuan-tuan, dia tak main pasal orang. Datang surau bukan sebab, walaupun manusia ni dia kadang-kadang terpengaruh dengan orang. Kita ni kadang-kadang pergi satu surau, surau ni bestnya ramai, surau ni tak best tak ramai. Ustaz pun ada. Bila surau ni panggil kuliah, dia pun tengok surau mana. Minta maaf lah, jadual penuh. Padahal dia malah pergi surau tu 3 orang je. Bila dia kuliah, 2 orang tidur, seorang jaga. Tu pun tengok cicak. Kan? Dia pergi buat apa surau ni? Dah lah bayar RM50 kata dia kan. Lepas tu orang tu 2 orang tidur. Tak padan aku nak pergi kan. Lepas tu bagi salam. Bila bagi salam dia seorang imam ni. Ustaz kena jadi imam. Yang 3 makmum lari balik, tinggal dia seorang. Baik tak payah pergi kan. Kadang-kadang kita ni pengaruh orang tu ada untuk memperkuatkan. Tapi jangan sebab tu semata-mata kita ibadat. Kalau tak ada orang datang masjid surau ni, kita seorang pun datang. Azan Tok Bilal azan, orang tak sah, dia tetap azan kerana aku azan kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan susah ni. Kita biasanya bebal. Kan orang Kedah kata menyebai. Menyebai ni maksudnya bahasa kita sini bebal lagu kan. Dia marah. Aku bang teruk-teruk. Habis lagu keluar. Tiba-tiba tak ada orang datang. Malah aku letak jawatan sebagai Tok Bilal. Terus lari balik kan. Ada orang macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tak ikhlas. Nabi Muhammad ni kalau nak marah ke orang tak saut dia tuan-tuan. 23 tahun baru orang Madinah, orang Mekah masuk Islam. 22 tahun. Dia maafkan izhabu wa antum mutlaqa. 22 tahun. 22 tahun aku ajak kau masuk Islam. Baru kamu masuk Islam. Nabi tak pergi marah kat dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Orang Mekah tu 13 tahun Nabi ceramah. 13 tahun. Yang saut sikit saja, yang bertambah hanya lari. Tuan-tuan kan.
Muhammad datang cabut, tuan-tuan kan. Tapi Nabi Muhammad tetap mendoakan supaya kaumnya diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Ini tulus ikhlas ulul azmi ni dahsyatlah. Kita ni pelan-pelan lah follow kan ulul azmi yang hebat-hebat ni. Kemudian dia kata lagi yang keempat, dalam peribadatan wajib semata-mata sebab kasihkan Allah. Jangan kita mengasihi yang lain sebagaimana mengasihi Allah Ta'ala. Dan jangan pula melebihkan kasih pada yang lain daripada kasih kepada Allah. Apa dia kata kasih? Kita kalau sudah kasih, tuan-tuan, cintaku padamu, jiwa dan raga-raga aku berikan. Nampak bila kasih. Orang buat amal ibadat dengan sebab sayang ni lain. Macam tuan-tuan lah, penat layan anak. Tapi layak juga. Penat layan bini. Layak juga. Bini kata, abang seorang nak. Saya lagi penat layan abang. Kan? Tapi dia layak juga sampai mati. Dia sayang kat kita. Padahal gelang pun surat tu je lah beli. Putih 3 kali dah. Ikat dengan dawai. Kan? Tapi tetap dia sayang. Sebab cinta dia itu dari hati. Bukan saja aku cinta kerana gelang. Sebab itu sahabat Nabi, tuan-tuan, mereka sangat kasihkan Allah, berkorban apa saja kerana Allah, sanggup jiwa dan raga diberikan kerana kasih kepada Allah. Lepas tu solat mereka lain macam, berjuang lain macam, kerana orang buat dengan cinta, tak sama dengan buat kerana terpaksa. Tuan-tuan nak tengok orang mancing, hujan ni, tuan-tuan duduk di luar lari masuk, hujan dah turun, ambil kain di jemuran, lari. Orang mancing, cinta mancing, dia tak lari, tak berganjak. Ikan tak dapat, dia tak berganjak. Betul tak kan? Pernah mancing tak? Pernah? Oh, tak ganjak dia, basah kuyup. Oh. Lepas tu balik cerita yang terlepas pasal ni. Oh, yang terlepas je. Dia pergi pula kan, contoh. Orang gila bola macam tu. Bila dah kasih ni, tuan-tuan, Allah bisa tegal biasa. Kita nak kias, bukan samalah, kias. Kalau kita ni orang kasih pada Allah, maka kita akan ibadat biar penat dan gagah. Nabi kata datang juga ke masjid surah wala merangkak. Kan? Sahabat Nabi, tuan-tuan, buta tetap datang dari jauh untuk ke masjid. Sahabat Nabi, tuan-tuan, tua datang lapor diri nak pergi perang. Sampai Nabi suruh inaikan rambut dia. Rambut putih banyak sangat. Bila pergi perang, musuh pilih aku nak lawan atuk ni. Nampak benar aku, dia kata kan. Jadi nak bagi nampak garang, nampak kuat ni, Nabi suruh supaya sahabat ni ambil inai, bubur rambut jadi janggut merah, misai merah, rambut merah kan, merah. Lepas tu orang sekarang ni suka bubur rambut merah ni, konon-konon nak tiru pahlawan lama, padahal pondan je pakai gitu kan. Tuan-tuan kan. Jadi kita kena tahu sebab apa dibenarkan. Orang tua rambut dia putih, dia boleh. Jangan pakai hitam tak boleh. Sebab hitam tipu. Dia pergi Minang, dia kata, saya tak ada uban lagi. Padahal semua dia bubur hitam kan. Tak ada uban lagi kan. Oh, kadang-kadang umur 80 tak ada uban kata dia. Orang pun terpedaya ingatkan anak teruna. Padahal 7 kali dah teruna hilang kan. Tunjuk contoh lah. Dah tua sangat dah, 70 dah. Dia menipu kan. Orang ingat muda. Padahal dah tak larat, dah letih, lenguh dan sebagainya. Tapi kalau pakai janggut merah ni, makna tak tipu sangat, nampak bagi galang. Orang Islam masuk medan perang tak boleh nampak macam pakcik ni kena COVID ni, aku berani lawan pakcik ni kan. Biar orang tengok, jangan main pakcik tu misai merah. Misai merah, janggut merah. Tuan-tuan, di Bosnia Herzegovina, salah seorang yang terkenal mengalahkan tentera Kroatia ni, satu orang dikenali sebagai si janggut merah. Pahlawan daripada Palestin, dia pergi perang, join. Kita Malaysia ada satu orang kolonel yang duduk jalan kebun kan. Dia bawa malbat ni pergi sana jaga, dan dia latih tentera-tentera orang Bosnia ni mempertahankan diri. Akhirnya katanya lah, saya baca dalam diary dia tu, dia tulis, dia jual buku kan tuan-tuan. Dia kata
Puak-puak kafir ni komplain sebab Malaysia ni defend orang Bosnia sangat kan. Sementara tentera-tentera ni lain, orang lari pergi camp dia, dia lepas orang Kroatia masuk. Boleh bunuh orang Islam kat situ, ragu orang Islam kat situ. Malaysia yang hebat. Orang Malaysia kan terkenal hebat. Orang Malaysia ni dahsyat tuan-tuan. Komando-komando kita ni, bila dia kuat beragama, dia hebat. Dulu di Somalia, askar mereka terperangkap, yang selamatkan askar mereka tu orang Malaysia. Malbat, tuan-tuan kan. Dia datang undurkan askar mereka keluar daripada kawasan konflik. Ingat mereka tu dalam filem hebat sangat. Tapi diselamatkan oleh komando-komando dari Malaysia. Hebat orang Malaysia ni kan. Dan komando kita ni pernah train. Pernah train orang Bosnia mempertahankan diri mereka. Barulah tentera Bosnia tu boleh bangkit dan lawan Kroatia. Kalau tidak meletus meleh kan. Dan salah seorang orang yang hebat berjuang tu, saya baca dalam artikel tu, iaitu dia orang Palestin yang dah tua tapi dia warnakan rambut dia, janggut dia merah, dinamakan si janggut merah. Terkenal. Kalau dia masuk medan perang ni, Kroatia ni lari takut dengan dia sebab dia memang gagah, hebat kan. Ni ceritalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kasih kepada Allah. Kita datang masjid ni kasihkan Allah. Kita ngaji kasihkan Allah. Sebab tu kita puasa esok-esok nanti. Kan Nabi sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa dalam bulan Ramadan semata-mata iman. Iman ni kasih Allah lah. Ihtisaban, mengharapkan keredaan Allah. Semata-mata nak ambil hati, orang sebut kan. Nak ambil hati, kasih sayang Allah Ta'ala. Aku buat ni nak bagi Allah pandang, nak bagi Allah sayang. Orang ni lah orang yang akan diampunkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kelima, mereka yang mengasihi selain daripada Allah, sebagaimana mengasihi Allah atau melebihkan kasihnya pada lain lebih daripada mengasihi Allah, adalah orang yang dianggap menyekutukan Allah. Nabi SAW pesan dekat sahabat-sahabat ni kan, dalam bab kasih Nabi pun tak boleh sama dengan kasih kepada anak dan isteri. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu dengan iman yang sebenarnya, semantapnya, sehinggalah dia lebih kasih pada aku lebih daripada bapa dan anak dia. Kalau dia kata saya dengan Rasulullah dengan anak saya 50-50 lah, lebih kurang. Sayang anak pun sayang, Rasulullah pun sayang. Tak boleh gitu. Rasulullah kena lebih. Begitulah kalau Rasulullah lebih, apatah lagi Allah Ta'ala. Ya, kita tengok contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sayang anak, baru dapat anak, tapi Allah uji. Wahai Ibrahim, bawa anak kamu pergi tinggal dekat Mekah Al-Mukarramah. Bini baru, bini lawa, Siti Hajar, bini muda. Sayang bini. Siapa tak sayang bini, tuan-tuan? Ya, kita yang hadir masjid ni sayang bini ke takut bini? Ada yang jawab, ustaz, saya ni lain sikit, bini saya menakutkan. Oh, dahsyat lagi. Kita sayang bini kan. Orang masjid surau ni tak boleh, dia takut bini tak boleh kan. Kita kena sayang bini. Sayang bini. Sebab tu orang laki-laki yang sayang bini ni, dia tak karang sangat. Dia tahu perangai bini dia, suka membebel, dia tengok senyum. Ayang dah cukup. Cukup apa? Bersiaran langsung. Kan. Kadang-kadang dia layan bini tu, bini kadang-kadang garang. Ayang nak marah-marahlah, asal jangan syirik pada Allah. Ayang jangan melampau, jangan mengumpat tau. Ayang nak marah, abang okey je. Kan. Kita sabar kan. Sebab apa? Sebab isteri itu tanggungjawab dan amanah. Jangan pula nak tunjuk, kata kita gagah hari-hari tumbuk bini. Tu kan gagah. Orang gagah ni dia pergi ambil, tuan-tuan, kayu, dia pergi belah kayu itu buat kayu api, masak. Itu baru orang gagah. Orang gagah ni dia pergi ambil cangkul, dia tanam pokok,
dan macam-macam tanam sayur. Tadi saya lalu satu rumah. Oh, bagi hebat orang ni. Gagah orang ni. Halaman rumah dia bekas-bekas sayur berderet. Kan? Sayur sawi penuh. Itu baru orang gagah. Ini dengan bini dia lempang, ditobuk dia apa semua. Kan? Itu bukan orang gagah. Itu adalah orang yang tak berakal. Monyet pun tak tumbuk bini dia. Dia kejar gitu je, tuan-tuan. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Sebab itu tuan-tuan balik cerita tadi, kita ni kena kasih kepada Allah Ta'ala lebih daripada segala-galanya. Jangan saya ni Allah Ta'ala pun saya sayang. Lepas tu tokong saya pun saya sayang. Ini syirik. Syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, menyembah atau memuja selain daripada Allah tidak mendatangkan apa-apa manfaat atau apa-apa dan tidak mendatangkan mudarat. Kan? Kita ni sembah atau puja yang lain daripada Allah, dia tak boleh buat apa-apa kat kita. Kita pergi duduk dekat satu patung. Patung ni kita minta nombor ekor kena. Kaya? Tak gaya kak. Orang jual nombor ekor tak gaya. Saya selalu dapat mesej kat sekolah tu, surat-surat kan. Tok Sami daripada Kedah, Wat Syam, tahu mana dapat nama kita tak tahu kan. Saya kadang-kadang terkejut juga. Wat Changlun ke apa situ, kat Changlun. Dekat Kodiang juga ada satu Wat kan. Saya pun terkejut lah. Nama saya ada kak. Nama kan. Saya pun buka apa hal Tok Sami hantar surat ni. Dia kata ingin mengubah nasib anda. Anda ingin kaya? Sila jumpa Tok Sami ni nama sekian-sekian untuk ramal nombor ekor. Tok Sami tu pun tak kaya, duk tokong. Dia pun minta makan dengan orang. Kan pelik tuan-tuan kan. Ada orang kita pergi jumpa Tok Sami, painai apa semua. Pomprang. Satu tulis pomprang. Piramli buat dulu kan. Pomprang. 3, 2, 3, 4. Oh, 3 ekor tuan-tuan. Ini syirik. Tuan-tuan kan. Percaya pada makhluk yang lain bagi kekayaan. Ramai orang menurun apa semua. Bertangkal-tangkal. Jadi minta dengan lain daripada Allah tak dapat manfaat dan tiada mendapat menolak mudarat. Tak boleh. Sebab yang memberikan manfaat, rezeki apa semua ni Allah Ta'ala. Sebab tu kita ada masalah, dia ambil wuduk, solat 2 rakaat. Minta pada Allah, ya Allah bantulah aku. Allah yang akan bagi rezeki. Allah yang akan menolak mudarat ni. Kita nak pergi berjalan mana-mana, masuk dalam kereta, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Engkau aku tawakal. Ya Allah, selamatkan perjalanan aku, perjalanan kami sekeluarga. Ya Allah, salimna ya Allah, wa sallimma ma'ana, wahfadna wahfad ma ma'ana. Doa. InsyaAllah, no accident pun kadang-kadang kita ada sampai dekat-dekat tu break sikit je lagi. Orang putih kata a narrow escape. Orang putih kata a narrow escape, sikit je nak kena CP. Yang pelihara kita tak kena tu Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia datang kena kan, kena sikit tak kena kita. Yang selamatkan kita bukan kebijaksanaan kita memalu. Saya pun dah leka dah, tua ni tuan-tuan, dia lain macam lah. Kadang-kadang astagfirullahaladzim, tak nampak kan, dah tua tuan-tuan, kena sedar diri lah kan. Rukun tua mata dah kabur tuan-tuan kan. Jadi ingatan pun tuan-tuan berterabur di samping uban yang memang sudah berterabur kan tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang kulit memang kompong kendur, tengah-tengah bawa kereta boleh tertidur, siap berdengkur. Astagfirullahalazim. Ini orang panggil apa tuan-tuan? Apa sleep dia panggil? Micro sleep. Tuan-tuan tu. Tapi kita tawakal kepada Allah, doa, insya-Allah akan ada. Walaupun kita dah tua bawa, InsyaAllah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru ni saya sembang satu orang bekas polis. Dia ni balik Kelantan, dah sembang dengan dia. Saya ustaz, saya tak harap anak-anak saya bawa. Umur dia 60 berapa dah kan, duduk sembang. Saya jenis saya ustaz, saya daripada dulu duduk dalam polis, dia kata kereta peronda saya tak bagi budak-budak muda bawa. Dikira nak race lah budak-budak muda, saya bawa. Sampai saya pencet. Saya pencet pun anak saya tak boleh bawa. Dahsyat pakcik. Saya balik Kelantan Ustaz, saya bawa sendiri kan.
bawa sini. Dia kuat. Tapi kalau mengantuk berhenti tidur kan. Oh, ada orang yang memang macam tu kan. Ada orang. Jadi nak jalan doa lah, minta pada Allah. Ngantuk supaya kau nak berhenti, ambil kopi ke apa, jalan balik kan. Berhenti semayang tu dia kata biasalah. Kalau balik besok Kelantan ni tua pun dia akan rindu pada kampung halaman. Dia mesti balik, tuan-tuan kan. Kedah pun lebih kurang je lah, tuan-tuan kan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dia sebut lagi, ya, mereka yang melakukan perbuatan tersebut di saat itu juga telah mengerjakan perbuatan syirik, memuja kubur lah, memuja patung lah dan sebagainya. Puja pantai. Dulu orang dulu puja pantai kan. Di Kuala Selangor tu ada Tanjung Karang, ada dulu tempat pantai rasa sayang. Situ tempat khurafat bid'ah berlaku dahsyat. Ada kawan saya, dia cerita dulu kakak dia tak dapat jodoh. Lalu tu imam dia tu, yang kepala khurafat tu imam. Dia tu, saya ingat lagi ustaz, tu imam masjid ni bawa, dia ada bot. Jadi kakak saya dengan saya duduk belakang ni, tu imam suruh bawa lah ada bunga ke apa, pusing. Tu sampai pusing, campak cepat bunga ni, fung ke belakang kan, campak belakang. Tapi lalai kali dia kata alhamdulillah lah, tu imam tu isytihar taubat dalam masjid. Kan. Saya mengaku saya yang buat kerja khurafat ni, saya tak tahu, dia kata kan. Dulu-dulu kan ada nelayan, sama-sama nelayan, pilih suara sedap sikit jadi imam, ngaji tidak. Jadi lepas pejabat agama ni datang bagi kursus kat imam-imam pun, dia sedar kata itu adalah khurafat, maka dia declare, dia declare, saya minta maaf lah selama ni saya duk buat perbuatan khurafat yang bulan masuk bulan Safar ni, saya lah yang mandikan bunga lah, jodoh tak dapat bawa pergi campak bunga laut lah kan, saya buat, saya itu adalah perbuatan khurafat. Jadi saya taubat, minta maaf kata tuan. Bagus tu imam tu. Setengah orang dia kata khurafat apa, ramai dapat jodoh, betul lah tu. Kan. Dapat jodoh bukan sebab tu imam tu buat, tapi sebab Allah bagi. Kita ni jodoh ni tuan-tuan, pertemuan jodoh diatur oleh Allah Ta'ala. Dan kita pun pelik kita dulu kenal nak kahwin dengan tuan-tuan Imam Malik ni. Kan tiba-tiba dapat orang Jawa kok. Contohlah dulu lepas tengok Hindustan kan, pakcik-pakcik dulu keluar tu, dapat Imam Malik ni apa kan. Imam Malik ni ke Syamila Tagore ke apa. Kan balik tu, kira nak kahwin Hindustan lah. Balik bagi tahu kat bapak, kata kau nampak ni penampar ni stan Jawa, kau Jawa kahwin Jawa kan, dapat jodoh Jawa juga. Dan ada orang Kedah nak kahwin dengan orang Kedah agak tak dapat jodoh dekat Sabak Bernam. Ada kawan saya dapat jodoh Sabak Bernam. Itu yang terjodoh kan. Jodoh kita ni Allah dah tentukan. Ada kawan saya orang Terengganu, dia cakap Jawa pandai. Macam mana dapat jodoh? Dia pergi praktikal dekat Sabak Bernam. Duduk keluarga angkat tu ada anak dara. Sambung je lah daripada ayah angkat jadi pak mentua. Kan sambung kan senang. Saya pergi ceramah baru ni kat Sungai Besar. Sungai Besar tu dia kata kami kat tempat kami ni untung ustaz. Ada satu masjid kampung Parit 10. Dia kata masjid kami ni ustaz penceramah popular Malaysia semua pak mentua ada sini. Ustaz Aslin ada. Syamsul Debat ada. Ustaz Alia Ismail ada. Hak yang top ni pak mentua dia orang ada kat sini. Nasib baik saya tak ada, sebab saya tak masuk senarai popular. Kan? Kalau senarai popular ada je pakai pak mentua situ kan. Dia orang duk cerita kan. Jadi tuan-tuan jodoh pergi situ. Macam mana macam tu debat orang Negeri Sembilan pergi kahwin dekat Parit tu, siapa pun tak tahu macam mana dia jumpa. Itulah jodoh tuan-tuan kan. Kita Ustaz Alia tu orang Kedah, Sungai Petani. Ustaz Alia dapat jodoh Sungai Besar juga. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak ejah macam mana jodoh kan. Ada orang jodoh dia jumpa luar negeri. Ada orang kan, dia pergi tawaf di Kaabah tu, selfie dengan orang Melayu, tengok gambar belakang orang luar negeri. Akhirnya dia pun sembang dah rasa kenal, dah kahwin kan. Ada orang kahwin orang Turki kat Mesir. Ada tuan-tuan kan kahwin dengan orang Turki. Dekat Mesir tu mengaji sama-sama kat Azhar.
Ramai Melayu ngorak tak jalan sebab Melayu hidung kemek. Jadi dia pilih hidung tinggi. Maka akhirnya dapatlah suami orang Turki kan. Balik sini kat Malaysia ni suami dia sama-sama balik Mesir ada. Ni semua jodoh. Jodoh yang ditentukan oleh Allah. Bukan disebabkan Tok Bomo dan sebagainya. Sebab tu kita kena pegang jodoh, ajal maut di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, sesiapa yang ditimpa bala bencana atau bahaya, tidak sesiapa pun boleh menghapuskannya. Dan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah beroleh kebaikan, tidak ada sesiapa juga boleh menghalangnya. Kita jangan kata kalau tak sebab dia tu rezeki kat aku kaya lama dah. Jangan. Maknanya Allah tak bagi kita kaya. Baru ni tuan-tuan saya balik Kedah, kawan saya dapat hadiah 1 juta. Aufak. Kawan saya ni orang, kami panggil macam Tok Wali lah. Dia ni duduk Mesir, orang Warok. Dan dia duduk dia balik Mesir tu, dia mengajar di Ma'at Tafiz Kedah. Warok. Dia pencen. Dia baru pencen. Masuk bulan ni pencen lah. Allah bagi kat dia 1 juta. Tu dia lah orang yang jaga Quran, orang yang takwa betul-betul. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah Ta'ala bagi jalan keluar daripada segala masalah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki dari sumber yang ia tidak sangka sama sekali. Dia baru 3 bulan masuk Aufar tu. Adalah akaun simpanan biasa dekat bank Islam tu, akaun gaji. Tapi tengok pergi bank Islam ni Aufar. Dia pun nak buka lah Aufar ni. Buka. Dan bila buka, taklah harap 3 bulan. Kan tak harap lah. Begitu je lah. Tawakal. Akhirnya bila dia pencen, dapatlah duit pencen tu. Dan dapat ni pula. Masya Allah. Itulah rezeki dia kan. Kita jangan dengki pula. Aku dulu buat pasal aku tak boleh. Sebab tuan-tuan, itu bukan rezeki kita. Kadang-kadang kita ni Allah tak bagi 1 juta, tapi Allah bagi kat kita hati yang tenang dan tenteram. Kadang-kadang kita ni duit tak banyak, tapi cucu sayang kita, anak balik selalu. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh tidur nyenyak tu berapa harga agak-agak. Cuba tuan-tuan pergi ke hospital, ramai orang yang tak boleh tidur. Sakit apa pakcik? Tak boleh tidur dah tu kan. Ada orang tak boleh tidur tuan-tuan. Tuan-tuan saya ceramah pun tidur. Kan. Hari Jumaat saya kira kan. Boleh tidur tenang je. Itu nilai berapa boleh tidur makcik? Kadang kita tak sedar nilai dia kan. Kadang kita ni tuan-tuan lalu makan. Saya duduk makan kat kantin tu. Ada ustazah-ustazah tu kata, ustaz, kami tengok ustaz makan berselera je. Kadang-kadang saya pergi kantin tu, saya tengok ada 2-3 lauk je. Saya kata, okey, sedap lauk hari ni, ambil makan. Ada orang datang tengok, tak ada apa nak makan. Saya tak ada apa nak makan. Nasi kami banyak lagi. Tak ada apa nak makan. Tak ada selera. Kan? Tuan-tuan ingat senang kan nak berselera. Duit ada. Dia pergi tengok, alah ikan kembung. Yang ni, alah ayam goreng hari-hari. Orang susah nak makan ni pelik. Ayam goreng hari-hari pun susah. Ikan kembung pun susah. Ikan tak kembung pun susah. Ada kat Mekah tu kan, kita kalau kat Madinah tu, biasa orang sana ikan batin lah. Ikan batin orang berebut kat sini. Kat sana ada orang tengok, lah batin lagi, tak lalu dia kan. Ambil mana ikan batin tu, kita pun tak tahu. Tuan Arab dia batin, dia tak buat macam kita sini, dia goreng kan. Goreng. Saya okey je. Sampai-sampai Alhamdulillah makan. Tak ada fikir apa. Ada makanan, makan. Berapa nilai boleh makan? Bila tuan-tuan kena penyakit tak lalu makan, baru tahu nilai nikmat boleh makan. Kan? Ada orang sampai jumpa doktor ada ubat nak bagi boleh makan. Pelik kan? Saya baru tahu rupanya ada ubat nak bagi lalu makan. Kita tak ada ubat makan selalu. Tuan-tuan kan? Itulah rezeki Allah bagi. Allah bagi. Ada setengah orang kacang kena sikit pun tak boleh. Kena kacang sikit, aduh, kan kena gout. Dia tunggu masa nak get out je tuan-tuan. Tapi kita makan kacang banyak, okey. Ada Allah bagi. Ini semua syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dia kata, yang boleh menghapuskan ni Allah Ta'ala. Dan kebaikan kalau Allah nak bagi, orang tak boleh halang. Sebab tu kita
redalah dengan apa ketentuan, jangan pula meratap. Aku ni kalau tak sebab kena bomo ni, kena ketulahan ni, memang aku kaya lama dah. Tak. Kita memang Allah tak bagi yang tu, Allah bagi yang lain, syukurlah. Dan usahalah. Postmortem boleh. Kenapa aku meniaga nasi lemak tak laku-laku? Kan? Saya baru balik Kedah semalam, tuan-tuan. Di Kedah ni kita singgah kedai mana-mana nasi lemak RM1.20. Paling mahal RM1.30. Kalau di Selangor ni berapa nasi lemak? Paling murah RM2. Itu pun kosong. Adalah telur sikit dengan ni kan. Hui, tuan-tuan, lain macam rasa. Dan di Kedah ni, kalau di kampung, mana-mana orang jual nasi lemak semua sedap. Saya singgah saja test satu tempat tu, nasi lemak banyak. Saya tanya dia, yang mana sedap? Semua sedap ustaz, kata, makan kan. Saya test, ambil yang ni, ambil yang ni, balik tanya anak. Dia kalau sedap tak sedap ni jangan tanya saya, sebab saya semua boleh makan. Kena tanya anak. Kan. Anak saya ni dia orang budak-budak kan. Dia rasa ni sedap bah. Ni sedap bah. Okey, kira sedap tu kan. Kalau saya semua sedap je lah, makan je lah kan. Kalau kita rasa kurang, esok jangan beli tempat tu. Beli tempat lain. Habis kat Kuala Selangor tu saya jumpa, memang saya ni yang tak pernah berkira ni pun kadang-kadang beli sekali je lah, macam maaf rasa-rasa ni macam orang tak belajar buat nasi lemak ni kan. Allah Akbar, dia orang berniaga juga. Jangan pula salahkan orang tak nak beli. Ada satu orang tu, dia buka kedai, dia duk ngadu hal kat saya. Saya heran lah ustaz, saya buka kedai tak laku lah, orang kurang lah. Saya pun hari tu dia jual keropok leko Terengganu. Saya pun beli keropok leko dia, bak dia duk sembang. Macam mana saya pun tak tahulah, jaga kurang laku. Saya pun belilah, kesian tuan kan, dia duk cerita dia jual keropok leko, kita beli. Balik rumah saya tak padalah, orang tak beli keropok leko kau ni. Kalau sekali beli, tak beli dah. Sebab ni nak kata keropok leko apa tak tahu kan. Dia tak ada taste Terengganu tu, tak ada langsung. Saya pernah tuan-tuan di Terengganu, saya makan pagi keropok leko, tengah hari keropok leko, malam keropok leko. Kan? Kita rasa sedap. Kata cicak makan ngak, makan ngak. Tak berhenti. Kadang saya balik tu, singgah kedai keropok leko tu, beli, makan lah kereta. Itu baru keropok leko. Ini nak kata keropok ke kepek ubi ke, tak tahu tak kan. Kadang-kadang kerah lain macam rasa, tak ada kan. Jadi saya rasa, saya kata patutlah orang tak beli keropok leko. Lepas tu dia berniaga pula kat gerai. Kita pun try makan sekali tu je. Tuan-tuan, saya walaupun baik dengan dia kan. Lepas tu kita tengok ni tak pergilah kedai dia. Sebab apa? Dia tak belajar bab masak. Jadi belajar masak ni penting. Kita nak berniaga mestilah belajar. Kenapa kedai Patoni? Kedai Patoni ni kita pergi tom yam dia, tak ada orang komplain. Sebab dia memang experience dia hebat, expert tuan-tuan kan. Bila sebut tom yam, betul-betul tom yam. Ni minta tom yam sampai asam bedah. Kita rasa tengok asam bedah, tapi asam bedah tu asam yang tak bedah. Tuan-tuan lain macam. Pening. Saya pernah singgah satu kedai tu, saya kata baik aku goreng sendiri nasi goreng ni. Kita tak komplain. Tapi kalau dia nak berniaga, janganlah tak belajar kan. Jadi kena belajar supaya dapat top up ilmu, jadi orang yang ada khibrah. Sebagaimana Nabi sebut, innallaha yuhibbu idza amila 'abdan ayyutqinahu. Allah Ta'ala suka apabila satu orang itu beramal, hendaklah dia tekun dalam amalan. Jadi dia bekerja tekun, maknanya dia jadi orang yang profesional. Baik, kemudian lagi yang ke-8, semua ibadah badaniyah dan ibadah qauliyah. Kita dah hurai dulu. Badaniyah ni macam kita semayang, badan lah. Kan, puasa, kita tawaf, sa'i, itu badan, ibadah badaniyah. Dan qauliyah, ibadah dengan lidah, baca Quran, zikir, talbiyah, ceramah, nasihat, itu ibadah dengan lidah. Maka wajib dikerjakan juga hanya kerana Allah, bukan kerana lain. Kita tawaf, kenapa tawaf ni? Tengok selfie ustaz ni, saya sedang buat secara langsung daripada Makkah Al-Mukarramah. Sila like kan. Sila like. Astagfirullahaladzim. Dulu Datuk Daud Cik Ngah tegur perbuatan berselfie
ketika sedang bertawaf ini membatalkan pusingan tersebut. Sebab dia kata tawaf ni mesti semata-mata niat tawaf kerana Allah Ta'ala. Kalau kita tukar niat, berapa makna? Aku kan nak tawaf sangat, cari makna hilang. Dia pusing, sama jumlah pusingan, sama. Dia elok je jaga adab lain. Cuma dia pusing kerana cari makna tak jumpa, tak boleh. Maka pusingan tersebut tak dikira. Itu namanya pusingan cari makna hang. Oh, tak boleh tuan-tuan. Ini pusingan selfie pun tak boleh pakai, kan? Lepas tu kita, alhamdulillah lah orang Malaysia ni saya duk perhati yang pergi dengan travel Malaysia, alhamdulillah sebab berkursus tak buat lagi. Tapi yang di Indonesia, yang Pakistan lain macam lah. Dia sambil selfie, sambil kejar ambil gambar kawan gitu ada. Saya pergi itu terkejut. Geng-geng Indonesia ni dia macam seronok sangat, teroja ni. Dia kejar kawan dia ambil daripada depan tu. Okey, senyum. Dia tawaf tu. Tengah tawaf, astagfirullahalazim. Batal tawaf mereka. Dan kalau tawaf batal, tak sahlah umrah. Agak kita alhamdulillah lah. Biasa travel Malaysia ni dia bawa package 40 orang satu bas ni, kursus 2 kali. Praktikal dan teori. Jaranglah ada orang Malaysia sampai sana baru telefon balik, ustaz, nak tawaf nak start kat mana? Tak ada. Sebab dia dah ditunjukkan cara praktikalnya di Malaysia. Ustaz, baca doa ni wajib ke sunat ke makruh? Pula tu pula tak ada dah tuan-tuan. Mana ada nak tanya-tanya kan. Sampai kat sana sesi tanyalah ustaz. Mana boleh kita nak start tawaf baru nak tanya. Nak terberak baru ambil cangkul. Nak gali lubang. Tak boleh tuan-tuan. Siapkan tanah lawa-lawa, beraklah anytime. Kan? Bila-bila masuk boleh. Tu dalam bab berak pun kena buat preparation. Apatah lagi dalam bab amal ibadat. Kita kena kursus dulu. Tuan-tuan nak pergi haji. Haji bulan berapa? Tak lambat ni kan tuan-tuan. Lepas daripada bulan Ramadan, bulan Syawal mula jemaah pergi haji. Dapat dah surat. Sekarang kena ulang kaji. Pergi dah kursus dengan tabung haji. Dan ulang kaji lagi. Tanyalah ustaz kan. Tanyalah orang yang pernah pergi Mekah yang ada ilmu. Jangan tanya orang pernah pergi Mekah yang tak ada ilmu. Alah, senang aja. Dah mula senang aja tu. Aku dulu masa aku pergi Mekah, aku tak suka dengar ustaz ceramah-ceramah ni. Aku tahu kat mana tempat melontar, situ aku pergi. Orang pergi melontar ramai-ramai hujung. Aku kata, apa pergi ramai-ramai? Sini kan kosong, aku lontar kat sini. Ada pernah berlaku. Tuan-tuan, dia melontar tuan-tuan pagi-pagi raya tu di Jamratul Ula. Orang pergi melontar Jamratul Aqabah, dia pergi melontar Ula. Kawan dia, mana boleh? Kau tak dengar ke ustaz cakap kat Mekah ni kita jangan berebut. Jangan tolak orang. Sana ada orang mai, sinilah pula. Sedap dia ajar orang. Jangan ikut orang hak cakap pandai tapi memang tak pandai. Dia orang cakap pandai tapi tak pandai kan. Ikutlah orang yang betul-betul pandai dan tak memandai-mandai. Biasa orang yang pandai ni dia tak tunjuk pandai kan. Bila orang tanya, aku tak pandai sangat ni, tapi kalau kau nak tanya pengalaman, bolehlah sikit-sikit. Ya. Sila kita bagi laluan kepada Abang Bilal, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sambung sikit lagi kesimpulan ni. Kita habiskan penjelasan mengenai uluhiyah. Jadi dia kata kalau kita buat semua ibadat-ibadat badaniah dan qauliyah tadi bukan kerana Allah, maka itu adalah tanda syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik ni kita dah uraikan sebelum ni, ada dua syirik, yang jali dan khafi. Maknanya kita nampak macam tak syirik, tapi perbuatan tu syirik lah. Ya, itu dia panggil khafi, terselindung, na'udzubillah. Yang kesembilan, uluhiyah, ketuhanan dengan makna secara ijmali. Ijmali ni maknanya kita buat keputusan secara ringkasan. Yang tadi urai panjang-panjang ni. Secara ijmal maknanya ialah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Maksudnya tiada sesuatu yang wujud, yang ada di dalam dunia ini yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Allah ni apa? Tuhan kita yang wajibal wujud. Tuhan kita yang pasti ada. Tuhan ni ada, tapi kita tak nampak, dan kita nampak hanya kekuasaan dia. Kan? Kita wajib beriktikad Allah itu mesti ada. Kalau tak ada, macam mana jadi Tuhan? Allah itu bersifat dengan kesempurnaan, kamalat. Batu dalam Isra' dan Mi'raj, salah satu daripada tes Allah Ta'ala kepada manusia nak percaya atau tidak pada Allah Ta'ala ni, Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW pada malam hari ke angkasa lepas. Sampai langit tu, lepas tu dia suruh cerita. Orang percaya tak? Bila orang tak percaya, Allah suruh bagi tahu yang memperjalankan Nabi Muhammad tu aku, Tuhan kamu yang bersifat dengan sifat subhana, maha suci, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Lepas tu orang yang beriman senang. Allah Ta'ala Tuhan, dia yang memiliki alam, memiliki nabi, memiliki langit dan bumi, dan memiliki burak. Apa masalahnya bagi Allah Ta'ala nak memperjalankan baginda Nabi SAW merentasi alam cakrawala milik Allah Ta'ala. Baik, yang ke-10, kalimah tauhid. Yang bila sebut kalimah tauhid, tauhid ni apa makna tauhid? Tauhid ni esa, mengesa. Esa ni makna satu lah, tunggal, tak ada dua. Itu mengesakan. La ilaha illallah. Ini dia panggil kalimah tauhid. Inilah yang dia panggil tauhid al-uluhiyah, yakni mentauhidkan Allah Ta'ala, ya, ketuhanan yang terkandung di bawah kalimah tauhid. Ini yang dipanggil masalah aqaidul iman. Aqaid makna kesimpulan daripada iman. Baik, yang ke-11, dan tertakluk di bawah tauhid uluhiyah itu dia panggil juga tauhidul asma. Tauhidkan nama-nama Allah. Maknanya nama-nama sifat-sifat Allah ni hanya adalah bagi Allah Ta'ala saja. Walaupun orang bubuh nama sama, tapi tidak sama dengan Allah. Kita ni bubuh nama Rahim. Rahim. Tuan-tuan, Nabi pesan, kalau nama Allah ni jangan buh nama dia terus, tak boleh. Kena buh Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdullah. Ada orang jahil, dia pergi buh nama anak pertama namanya Rahim, anak kedua nama Rahman, anak tiga nama Latif, kan? Salah. Tapi nama dah ada dah, repot dah. Adakah bila dia bubuh nama sama dengan nama Allah, dia jadi Allah? Tak. Dia adalah makhluk Allah. Sepatutnya kena buat nama Abdullah, hamba Allah. Abdul Rahman, hamba Tuhan yang maha pemurah, hamba Tuhan yang bersifat dengan kelembutan, kan? Patutnya. Jadi itu namanya tauhid al-asma. Ya, nama-nama Allah ni hanyalah bagi Allah Ta'ala. Yang sifat ni, sifat Allah Ta'ala ni, kesempurnaan itu milik Allah. Kita kata kita pun ada, tapi ada kita sebab dipilih oleh Allah untuk diadakan.
Ada kita sebelum ni tiada. Dan lepas ni pun sampai tarikh expired. Kita ni ada yang ada tarikh expired. Pakcik-pakcik ya, Allah penyayang, dia tak bagi tahu tarikh expired tapi ada. Kalau semua orang tuan-tuan dapat maklumat tarikh expired tu datang, macam mana kita dapat maklumat telefon kita expired habis dah. Apa lagi tuan-tuan yang dapat expired ni? Lesen kita expired. Kadang-kadang tuan-tuan, kita punya road tax expired. Ada ejen ni bijak tuan-tuan, dia boleh hantar tarikh apa dia kata, lesen kenderaan anda, road tax anda akan habis minggu depan, sila perbaharui. Cuba tuan-tuan dapat satu pagi mesej, saya malaikat maut ingin mengingatkan anda, tarikh expired anda 2 hari daripada sekarang. Agak-agak tuan-tuan apa jadi? Kalau malaikat maut sungguh kan. Tapi tak ada lah. Tapi kadang-kadang ada ke orang dapat bisikan, malam ni malam terakhir anda, yang dia bisik-bisikkan. Jadi tuan-tuan, bisikan-bisikan ini kita jangan layan, tapi kita kena sedia. Jangan kita jadi gila pula kerana dapat bisikan. Jara malam esok aku datang cekik engkau. Malaikat tak cekik orang tuan-tuan. Tapi malaikat akan bagi tahu kita akan mati bila. Dekat. Memang malaikat akan bagi tahu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuan-tuan nak beza bisikan nak bagi kita serabut, nak bagi kita stres dengan bisikan malaikat, beza dia kat mana? Kalau bisikan orang panggil bisikan hantu ni, malam besok anda jaga, inilah tarikh akhir anda, jaga. Kan? Itu bukan malaikat maut. Tuan-tuan, malaikat maut ni dia akan cakap apa? Jangan takut pakcik, jangan risau pakcik, gembiralah pakcik bakal masuk syurga ya. Kan? Itu Allah sebut dalam Quran. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, saya malaikat maut, saya akan ambil, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih, gembira, pakcik calon ahli syurga. Baru seronok tuan-tuan. Ini wahai manusia, malam besok aku cekik, aku hisap darah kau. Malaikat maut datang ke aku. Bukan. Itu gangguan daripada syaitan. Orang panggil halusinasi kan. Dia ternampak-nampak, dia takut-takut. Akhirnya dia jadi tak mati. Pergi masuk hospital Tanjung Rambutan. Tuan-tuan kan, dia tak mati kan. Ada kes di Kuala Selangor tu, dia dapat bisikan macam ni, dia sembelih anak dia. Pernah berlaku, sembelih anak dia. Tuan-tuan, mati anak dia. Sebab dia panggil halusinasi kan. Tambah-tambah lah orang yang kena ais ni kan. Lagi dahsyat. Ni kena ais. Kadang-kadang dia kena syabu. Apa lagi tuan-tuan, saya pun tak tahu macam-macam sekarang ni. Yang boleh menyebabkan dia dapat bisikan. Memang Allah sebut syaitan akan berbisik kat kita. Lepas tu kita ni kalau dengar pelik-pelik ni, kena baca apa? Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kan? Baca. Tuan-tuan. Qul a'udhu birabbil falaq. Tuan-tuan nak semayang, bila nak solat, tuan-tuan dengar bisikan macam-macam, baca lah pelan-pelan. Jangan baca kuat-kuat, lepas tu imam berhenti baca. Sebab tuan-tuan baca kan. Tapi kalau tuan-tuan tak ada rasa apa, tak apalah, terus solat je. Allahu Akbar kan. Tapi ada semua orang dengan sebab dia baca lagi wah-wah dia. Kawan sebelah pun wah-wah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul 3 kali qul. Kawan sebelah dah angkat takbir, turun balik tuan-tuan kan. Janganlah sampai ganggu orang lain kan. Baca pelan-pelan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada orang sebut Nabi baca, sahabat Nabi baca. Nabi bukan wawah macam kita. Tuan kan. Nabi dan para sahabat ni Allahu Akbar. Cuma Imam Ghazali rahimahullah dia sarankan bagi orang yang dapat bisikan ni, gangguan ni, dia bacalah kan. Kalau tidak direct aja Allahu Akbar terus masuk kan. Kalau tuan-tuan tengok orang Arab dia tak baca. Orang Arab datang
Allahu Akbar. Oh, maknanya Arab ni dia tak payah terjemah. Kenapa orang Melayu masalah sangat tuan-tuan nak masuk niat? Dia kena translate. Usalli fardal maghribi thalatha rakaat, itu bukan bahasa dia. Lepas tu dia translate terjemahan dalam hati, tu lambat tu. Sahaja ku salat fardu maghrib 3 rakaat ikut imam pada Allah Taala kan. Cuba tuan-tuan try tak translate tengok. Kan kita terus dalam hati lintahkan aku salat fardu tu dalam bahasa Arab. Tuan-tuan mengaji bahasa Arab kan. Allah masa tu lintah je tanpa translate. Laju lah. Sebab kita Melayu kena translate juga. Saya cakap Arab pun tuan-tuan, bila perangai translate ni cakap Arab jadi slow. Kan? Cakap Arab jadi slow. Kita nak tanya, awak ni apa khabar? Kabaripun waras. Kita jumpa Arab ni, kita kena translate dulu. Kabaripun waras tu terjemah. Kaifa haluka ya akhi. Lambat sikit kan. Kalau Arab dia terus je kaifa anta. Kan? Lepas tu nak train otak kita, kalau jumpa Arab ni jangan translate. Terus je kan. Terus tu yang lambat sikit lah proses kan. Lepas tu tuan-tuan tengok ustaz-ustaz ni, walaupun dia ceramah fasih bukan main, kalau dia jumpa tu Arab, dia kena dia ada 3 kali kaifa haluka anta ya akhi, min aina anta ya akhi. Dia translate dulu tuan-tuan kan. Dia cari kalimah, dia susun dulu. Dia kecuali orang duduk dengar Arab, sebab dia dah set dah otak dia pasti Arab lah kan. Macam orang Jawa lah, orang Jawa dengan orang Melayu yang datang sini. Macam saya datang nak cakap dengan awak kan, saya kena fikir dulu. Nak cakap kabarepon tu bukan bahasa saya, tempat saya. Hang apa abak? Tuan-tuan pergi Kedah, tuan-tuan nak cakap hang apa abak tu jangan apa susah kot. Saya tengok kawan-kawan nak tiru kan. Oh, kita orang Kedah train. Kalau orang bukan orang Kedah nak belajar bahasa Kedah, kita kata hang sebut ulak, belengkak, atas pagar. Hang sebut tu. Dia tak boleh sebut tu lambat kan. Ulak, belengkak, atas pagar. Dia lambat kan. Lain-lain bunyi ulau kau kan. Dia bunyi lak kan. Dia nak train supaya kita direct lidah tu pada ni memang agak-agak sukar. Kita gitulah orang Melayu nak baca tuan-tuan waktu sembahyang ni. Kenapa dia kena baca qul a'udzu falaq wa nas? Sebab kadang-kadang kata Imam Ghazali gangguan tu ada. Jadi baca jangan sampai tergangguan sebelum kita nak datang tu baca. Jangan duduk sini baru baca. Supaya jangan ganggu kan. Kita sambil jalan tu kita baca qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita baca tu insya-Allah, mudah-mudahan sebelum ni kita terganggu, syaitan akan lari. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata zat dan sifat Allah adalah sesuatu perkara yang wujudi lagi qadim. Maksud wujudi confirm ada. Qadim ni maknanya tiada permulaan, tiada perakhiran, tu qadim. Ya, macam kita ni, macam orang tanya, ustaz boleh ceramah umur berapa? Petah bercakap ni dia tak datang terus. Kan kita masih budak-budak petah bercakap tuan-tuan. Gitu ya kita bercakap. Saya duduk layan cucu, kadang-kadang bunyi. Kan dia bunyi hu tu pun syok semua. Atuk saya cucu bunyi hu pun syok dah tuan-tuan kan. Gitu kan. Tu pun buat kat cucu lagi. Tu yang cucu lambat boleh cakap, atuk cakap hu ha je tuan-tuan. Neneknya kan, atuknya kan, dia pun heran aku ni kaum apa ni kan, kan, dia pun pening cucu kan. Kadang-kadang setengah atuk dia direct cakap, cuma cakap Arab pula dengan cucu agak-agaknya kan. Boleh tak boleh kadang-kadang kita lupa nak train cakap. Orang Jawa, cucu Jawa tak boleh cakap Jawa. Sebab apa Cuba tuan-tuan kaji tengok, cucu-cucu orang Jawa tak boleh cakap Jawa sebab atuk tak cakap Jawa. Masa kecil-kecil tu bunyi apa atau kan. Lepas tu bila besar ni dia pergi sekolah, dia tak cakap Jawa lah kan. Betul tak? Cucu-cucu tuan-tuan dia cakap Jawa tak? Tak boleh kan. Sekolah saya tu budak-budak tu tanya, tengok, kita tengok bin ayah bin atuk memang Jawa. Tak boleh cakap orang Isra Ustaz, orang Isra, orang ngerti kan. Dia tak boleh cakap sebab apa? Tak dengar cakap kan. Bercakap cara tak nak dengar kan. Baik, jadi balik cerita tadi tuan-tuan, sifat Allah Ta'ala ni dia bukan macam sifat kita yang ada permulaan dan ada perakhiran. Kita ada
ending kita tak boleh cakap. Ramai bila nak mati tak boleh cakap kan? Ada, sebab kita ada tarikh berhentinya tak boleh cakap tu ada tuan-tuan. Dan dia kata yang berdiri di atas zat Allah Ta'ala. Zat tu makna diri, bukan wadi ni. Kita dah sebut zat tu maknanya diri Allah Ta'ala yang bersifat dengan qadim. Jangan kita bayang zat tu makna body macam kita, sebab sifat mesti duduk atas zat kan. Mesti duduk atas zat. Zat ni macam mana terserah pada Allah Ta'ala. Kita tak nampak tapi kita yakin Allah tu ada zat, ada sifat, ada nama kan. Jadi semua tu qadim. Apa maksud qadim? Qadim ni tiada permulaan dan tiada perakhiran kan. Baqa, Allah Ta'ala ni kekal selama-lamanya, qadim. Kalau orang Arab dulu, dia kalau qadim dia guna dua, min qadimin zaman, sejak dulu-dulu lagi. Jadi Allah Ta'ala ni bukan sejak dulu macam ni. Ni cerita maknanya Allah Ta'ala tak pernah ada permulaan. Dia memang Tuhan yang selama-lamanya. Dan yang ke-13, hakikat zat Allah Ta'ala dan sifat yang qadim tak ada seorang pun dapat mengetahuinya. Cuma ustaz-ustaz dia urang ni bagi mudah faham. Kerja kami ni jadi fasilitator. Fasilitator ni Allah Ta'ala tu macam mana? Allah tu Tuhan kita. Dia macam mana? Dia bersifat dengan sifat yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis dan sebagainya lah. Itulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala duduk mana? Kan? Soalan-soalan orang tanya. Ustaz-ustaz kata Allah Ta'ala tu Tuhan yang ada, dia tidak bertempat macam kita ni. Dalam Quran Allah kata Allahul ladzi Allah sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala itu sifat dia Ar-Rahman. Dia duduk. Istawa ni dalam bahasa Arab maknanya menguasai. Dia duduk bersemayam atau menguasai. Jadi kalau waktu semayam ni duduk atas, bukan. Maknanya duduk. Bahasa Melayu pun ada. Sultan duduk, dia kata mentadbir, istaula dia bagi, menguasai. Bukan duduk macam kita duduk. Tapi jangan gaduh tuan-tuan ya. Ada setengah ulama' dulu bila sebut perkataan ni dia kata orang Arab semua dah faham dah istawa ni apa makna. Kan bagi orang kita, bagi manusia, kalau istawa ni makna duduk atas takhta, itu kita. Tapi bagi Allah Ta'ala, dia layak bagi Allah Ta'ala lah. Jangan bayang macam kita. Bagi ulama'-ulama' yang lain, dia takwil Allah Ta'ala menguasai arash. Tu kan. Jadi kita yang salah bila kita kata macam raja kita lah duduk di atas takhta memerintah negara, dia duduk tu. Macam tu Allah tak boleh. Mana boleh Allah Ta'ala disamakan dengan makhluk. Jangan saya duduk atas kerusi, tak boleh lagi, tak boleh menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Mana boleh kan. Jadi Allah Ta'ala ni Tuhan yang bersifat dengan qadim. Jadi hakikatnya bagaimana Allah Ta'ala cerita muka dia paling lawa, wajah Allah ni paling cantik. Allah Ta'ala ni sangat lawa, sangat cantik. Macam mana lawa Allah Ta'ala? Jangan bayang. Jangan kita khayal-khayal. Tak ada seorang pun dapat mengetahui hakikat. Allah bercakap, berkata-kata. Suara Allah macam mana? Kan? Jangan bayang-bayang. Nabi Musa alaihissalam berkata-kata dengan Allah. Dia tak boleh cerita macam mana dia berkata-kata dengan Allah. Biar Allah bagi tahu wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah berkata-kata. Berkata-kata Allah bagi kepada Nabi Muhammad kefarduan solat. Asal 50 waktu Nabi duk minta kurang. Macam mana? Nabi cerita je supaya kita beriman. Hakikat dia bagaimana tak boleh nak bagi tahu. Kan? Tak boleh kata macam kita duduk depan-depan gini. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Hakikat dia alam bukan alam kita. Tuhan kita ni bukan macam kita. Laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak ada sesuatu yang dapat diserupakan dengan Allah
di langit ataupun di bumi. Jadi tuan-tuan, dan sifat qadim itu, dia kata, kerana zat dan sifat qadim itu tidak dapat diketahui oleh yang hudus. Kita ni bangsa hudus. Hudus ni maknanya yang baharu. Baharu dengan baru lain tuan-tuan. Baharu. Baharu. Ada orang dulu kata, kenapa baharu dengan baru tak sama? Baharu ni tuan-tuan memperbaharui lesen. Lesen yang dapat tu yang baru. Saya pergi tempat JPJ memperbaharui lesen, maka saya pun dapat lesen baru. Sama tak tuan-tuan? Perkataan memperbaharui dengan lesen baru. Kan? Dia baru, saya beli kereta baru. Kereta baru. Dengan saya beli kereta baru. Tak boleh tuan-tuan. Dia ada perkataannya, baru tu tempat lain. Kan? Baru tempat lain. Jadi kita ni dia panggil baru sebab kita ni sentiasa bertukar-tukar, berubah. Daripada budak jadi kecil, budak jadi budak kecil, sampai jadi remaja, sampai tu, itu orang panggil baru. Baru ni makna apa? Yang hudus, yang sebelum ni tak ada, Allah bagi ada. Itu dia panggil baru. Tapi baru benda ni baru keluar kilang, baru kereta baru kan. Itu baru lah. Lama-lama orang panggil kereta buruk kan. Tapi kita ni walaupun tua ni baru lagi ni. Tuan-tuan ni baru lagi. Sebab apa? Semalam tuan-tuan ni boleh makan banyak, hari ni boleh makan sikit je. Dah berubah. Sentiasa bertukar-tukar, tu dia panggil baru. Sebab tu kita renew. Kan renew. Memperbaharui. Ini tuan-tuan, Allah yang memperbaharukan kita. Kita ni, kejadian kita diadakan oleh Allah Ta'ala. Rezeki kita yang semalam, Allah bagi hari ni lain pula. Yang semalam, rezeki semalam boleh bawa ni. Tahu, hak semalam tak bawa tuan-tuan. Hak semalam lain, hari ni lain. Tuan-tuan, jangan anggap bahawa bila tuan-tuan boleh simpan semalam tu dalam tiap air, hari ni boleh makan. Tak tentu lagi. Kan kita punya simpan. Saya pernah tuan-tuan nak makan nasi biryani gam Batu Pahat. Saya pun pergi meeting dekat Batu Pahat tu tuan-tuan, bulan Ramadan, meeting kat hotel. Petang tu orang cerita paling best kat sini nasi biryani gam Batu Pahat lah. Jangan pergi lambat, ni saya tak dapat. Saya pun lepas maya asar tu, kita meeting awal, kita pergi. Lepas maya asar, beratur tak panjang kan. Ambil. Bubuh tuan-tuan, nak buka puasa, nak makan biryani gam ni, apa rasa? Tuan-tuan, letak kat bilik hotel, petang tu turun buka puasa kat hotel, lupa. Kan, turun tu, lepas tu, dah lepas makan pergi solat maghrib, duduk situ, masuk isyak, terus mayang tarawih kejap, lepas tu mesyuarat. Nasi biryani gam tak ingat tuan-tuan kan. Duduk. Lepas tu habis meeting tu, lepas meeting pukul 11 tu masuk ke bilik. Sampai kat bilik ada satu sahabat ni, dia pening. Kan, dia pening. Yang ni sebelah ni dia jadi kelang kabut, tahu macam mana dia pun nak pitah apa semua. Kita pun panggil lah orang hotel ni tolong tengok apa semua. Terus tidur tuan-tuan. Esok tak ingat daripada ni gam ni. Tak boleh makan tuan-tuan kan. Maknanya walaupun kita nak makan, tapi kalau Allah tak bagi tak boleh makan. Sampai sekarang saya tak tahu. Orang tanya, nasi biryani gam Batu Pahat rasa macam mana? Saya beli dah. Tak dah kat hotel tu. Pagi esok pekerja hotel ambil buang je kan. Sebab apa? Saya lupa tuan-tuan kan. Pernah berlaku tak tuan-tuan? Sebab bukan rezeki kita. Allah takdirkan kita makan rezeki kat hotel tu. Kambing bakar hotel. Kan, kita makan kat situ. Ni berlakulah. Lepas tu tuan-tuan, orang Islam ni dia sedar bahawa yang bagi rezeki kat dia tu Allah Ta'ala, yang sentiasa memperbaharui dia, kan, ubah-ubah dia. Yang ulama lu dia kata yang baharu ni yang sentiasa berubah-ubah sifat dan watak dia, tu baru lah. Dan dia kata zat dan sifat yang qadim akan diketahui oleh yang qadim juga. Allah Ta'ala saja yang tahu tentang dia. Anta kama athnaita ala nafsik. Kan dalam doa kita, ya Allah, engkau ni seperti mana yang selayaknya engkau puji diri engkau. Kami ni hanya boleh sebut aja. Kami hanya boleh kata subhanallah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Beriman je. Tapi nak bayang, nak tahu, tak tahu. Kuasa Allah setakat mana? Kita yakin Allah maha kuasa. Tapi bagaimana? Kun fayakun. Allah kata jadi. Macam mana? Macam mana tu kita tak boleh bayar. Kan? Jadi ya. Sebab kita beriman sahaja.
dan tak bayang-bayang. Itulah orang yang beriman. Kemudian tuan-tuan, kita akan sambung pasal yang ketujuh, cerita rububiyah. Uluhiyah ni kita ngaku Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan. Dah bagus dah. Kemudian rububiyah ni berkaitan dengan urusan takbir. Ya, Allah Ta'ala mentakbir ni. Bagaimana pula Allah Ta'ala mendidik, menjadi dan mentakbir urusan Allah Ta'ala ni. Macam mana kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.